Antara paparan menarik hari ini. PAS minta Singapura campur kedaulatan negara. Pemuda amanah Selamat Sabu tak mampu pandu parti lagi. Ada Anasir cuba politikkan solidariti Palestin. Tiong tikam lidah dengan Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Khairi Jamaluddin berkata, perolehan ventilator untuk usaha kerajaan menangani wabak COVID-19 dibuat ketika dia belum menjadi Menteri Kesihatan. Justru Khairi menggasa pengkritiknya untuk mendapatkan fakta yang betul sebelum mengulas perkara itu. Katanya, perolehan ventilator ini pada 2020, saya jadi Menteri Kesihatan pada Ogos 2021. Kalau fakta anda pun tak betul, saya tak tahu kenapa anda bercakap dengan saya. Khairi mengulas laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara yang mendedahkan bahawa syarikat Cina membekalkan ventilator yang tidak mematuhi spesifikasi kepada Kementerian Kesihatan semasa kemuncak wabak COVID-19 pada 2020. Mengulas lanjut, Khairi berkata, dia bukanlah mahu mencampakkan menteri lain di bawah BAS, tetapi pada masa yang sama, dia tidak boleh bertanggungjawab terhadap sesuatu yang tidak berlaku semasa dia menjadi Menteri Kesihatan. Katanya, bukan saya kata ini saya campak menteri lain di bawah BAS, tapi ini fakta. Macam mana saya nak bertanggungjawab tentang ventilator tersebut? Saya bukan Menteri Kesihatan pada masa itu. Jadi kalau nak tanya pasal ventilator ini, kena tanya pada tuan punya badan, bukan saya. Khairi menegaskan dia bagaimanapun akan bertanggungjawab terhadap soalan berkaitan perolehan vaksin yang merupakan keputusannya sebagai menteri. Dia menegaskan bahawa perolehan vaksin dilakukan mengikut peraturan seperti yang ditegaskan pada Februari tahun ini. Mengulas dakwaan pembaziran berkaitan vaksin tamat tempoh dimusnahkan, bekas pemimpin UMNO itu berkata jumlah di negara seperti Indonesia dan Filipina jauh melebihi jumlah di Malaysia. Katanya, saya tidak mahu memberi alasan untuk mewajarkan pembaziran, tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahawa banyak negara lain juga melakukan perkara yang sama. Kerana apa yang penting semasa wabak itu, kita mendapat bekalan yang mencukupi dan bukannya mengalami kekurangan. Dalam isu hidup dan mati, saya bertanggungjawab. Anda tidak ada di dalam bilik ketika keputusan ingin dibuat. Saya ada di sana dan saya tahu apa yang saya lakukan. Saya boleh menjawab kepada PSC. Pada ketika ini, hos bersama Khairi, Syaril Hamdan menegaskan bahawa masalah pembelian akses bukan unik di Malaysia dan juga berlaku di negara lain. Khairi kemudian menyindir bahawa pembelian vaksin bukanlah perkara remeh seperti membeli Panadol di kaunter farmasi, dan di samping itu terdapat juga di isu negara lebih kaya membolok vaksin pada kemuncak wabak itu. Seorang ahli Parlimen Pembangkang membangkitkan kegusaran mengenai cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melibatkan Singapura dalam kajian mengenai pengurusan sumber air di Johor. Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, persoalan cadangan itu kerana sumber air terletak di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Katanya, pada pandangan saya, negara asing tidak sepatutnya terlibat dalam kajian pengurusan air negara kita kerana ia mempunyai implikasi terhadap keselamatan negara. Beliau berkata demikian ketika mencelah Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad menjawab perkara dibangkitkan dalam perbahasan Belanjawan 2024. Tuan Ibrahim juga mencadangkan agar kementerian mendedahkan butiran perjanjian air dengan Singapura. Dalam pemukiman pemimpin Malaysia Singapura pada Isnin, Anwar menawarkan untuk membenarkan Singapura mengambil bahagian dalam kajian mengoptimumkan sumber dan pengurusan air dari Sungai Johor. Pada masa ini, Singapura membeli air mentah dari Johor pada harga 3 sen bagi setiap 1,000 galon. Republik itu juga menjual semula air terawat kepada Johor pada harga 50 sen setiap 1,000 galon. Semasa pemerintahan Pakatan Harapan, pimpinan Dr. Mahathir Mohamad pada 2018, terdapat rancangan untuk mengkaji semula harga air mentah yang dibekalkan kepada Republik itu. Menjawab persoalan dibangkitkan Tuan Ibrahim, Nik Nazmi berkata langkah menyemak semula aspek tertentu perjanjian air penting kerana perbincangan terakhir berlaku pada penghujung 2019 atau awal 2020 dan kini terdapat beberapa isu baru. Jelasnya perjanjian asal mempunyai had jumlah air mentah yang dijual kepada Singapura dan kuantiti air proses yang diambil Johor. Katanya mengikut perjanjian asal ada had, jika digunakan melebihi itu, kadar yang lebih tinggi mesti dibayar. Tetapi kini wujud kompromi di mana Johor dibenarkan mengambil lebih pada kadar yang lebih rendah. Kami melihat bahawa Johor mempunyai permintaan air yang sangat tinggi dan kami memerlukan penyelesaian yang komprehensif. Justru Nik Nazmi berkata, pendekatan terbaik ialah memulakan semula perbincangan dan mencari penyelesaian yang menguntungkan Johor di samping menjaga kepentingan negara. Muda meraih 1.12 juta ringgit untuk bertanding di 19 kursi pada 6 pilihan raya negeri Ogos lalu, kata Presiden Parti Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Daripada jumlah yang diperolehi melalui kempen Muda Hustle,
sejumlah RM858,252 telah dibelanjakan. Katanya sasaran muda adalah untuk mengumpul RM1.5 juta untuk bertanding di 19 kursi pada 6 pilihan raya negeri. Kita menganjurkan kira-kira 50 program, termasuk menjual otak-otak, perlawanan futsal dan menjual barangan muda untuk tujuan itu. Menurutnya, sebahagian besar dana itu RM1.08 juta diraih oleh pimpinan pusat parti. Menurut Syed Saddiq, lebih RM601,000 adalah dalam bentuk tunai, manakala kira-kira RM478,000 dalam bentuk barangan kempen seperti bendera parti, kain rentang, tiang bendera dan lain-lain. Secara purata, wang dibelanjakan untuk setiap 19 kursi DUN yang ditandingi oleh muda berjumlah RM45,000, jumlah yang kecil berbanding perbelanjaan parti lain. Syed Saddiq berkata perpecahan lengkap perbelanjaan itu akan diperincikan dalam laporan kewangan parti yang akan diaudit oleh 2 firma audit. Baki dana daripada kutipan akan dibawa ke hadapan untuk pilihan raya akan datang. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Razak Rizwan sekali lagi tampil mencerahkankan hujahnya dalam membuktikan kegagalan sayap parti itu mempengaruhi sokongan golongan muda. Menurutnya, majoriti besar pengundi muda memilih Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri sebelum ini. Malah tegasnya, kepimpinan Pemuda Amanah juga tidak dikenali oleh rata-rata orang muda di Malaysia dan kehadiran mereka tidak disedari. Katanya, biar saya cerahkankan dan telusuri satu persatu. Objektif paling utama kewujudan sebuah parti politik adalah untuk raih undi dan menang pilihan raya. Kegagalan mencapai tujuan tersebut bermakna parti tersebut gagal semudah itu. Dalam konteks sayap Pemuda Amanah juga sama. Gagal deliver undi muda, khususnya dari kalangan pengundi Melayu Islam, bermakna Pemuda Amanah telah gagal. Ya, Pemuda Pakatan Harapan keseluruhannya tidak bermain berdepan cabaran tersebut, namun Parti Kumpulan Melayu Islam satu-satunya dalam PH adalah Amanah. Maka beban tanggungjawab dan kegagalan tersebut harus ditanggung pertama dan utamanya oleh Pemuda Amanah. Kita boleh saja mencari alasan dengan menepis kegagalan tersebut pada Amanah Nasional. Kenyataan ini sebagai mengulas perbahasan di kalangan pimpinan Pemuda Amanah, khususnya menjelang pemilihan parti itu pada Disember depan. Terdahulu, 3 individu tampil menyatakan hasrat untuk menerajui kepimpinan Pemuda Amanah, termasuk penyandangnya Hasbi Muda. Razak sebelum ini mengkritik kepimpinan Pemuda Amanah sedia ada, sekaligus berharap barisan kepimpinan baru ditonjolkan pada pemilihan kali ini. Sementara itu, mengulas lanjut, Razak berkata pada akhirnya sesebuah parti ditentukan hala tujunya oleh kepimpinan pusat, bukan sayap parti. Ujarnya, air yang keruh di hulu takkan mungkin jernih di hilir. Katanya ada benar juga telahan itu, tapi adakah itu bermakna pemuda langsung tidak mampu melakukan apa-apa? Hanya pasrah berserah dan menunggu pemilihan untuk kekalkan jawatan? Tak apa. Kita analisis lebih dalam lagi. Jika kuasai undi muda adalah taktik kita untuk menang pilihan raya, maka apa strategi kita untuk mencapai gerak taktika tersebut? Katakan strateginya adalah kuasai naratif di TikTok dan tunjukkan pemimpin pemuda sebagai opinion leader di ruang awam. Jika kedua-dua strategi tersebut berjaya, kita laksanakan, tapi undi muda masih pergi berbondong-bondong kepada PN, maka bolehlah kita meletakkan kesalahan total kepada kepimpinan Nasional Parti, kerana di peringkat pemuda kita sudah lakukan segalanya. Namun tambah Razak, situasi realiti adalah sebaliknya dan Pemuda Amanah hampir tidak wujud di TikTok dan pemimpin pemuda hampir langsung tidak dikenali. Katanya, saya boleh telusuri lebih dalam lagi jika mahu. Adakah kegagalan melaksanakan strategi tersebut kerana Pemuda Amanah sendiri tiada hala tuju, hanya reaktif kepada suasana politik yang berubah-ubah kerana pemimpin utama pemuda termasuk saya sendiri tiada upaya menginspirasikan. Seterusnya, mobilisasikan pemuda di peringkat akar umbi. Ada sistem pengkaderan dan latihan tersusun untuk melahirkan pelapis dan pempengaruh di media sosial. Tiada sistem pengurusan dari setiap segi seperti organisasi, komunikasi dan pilihan raya. Semua itu biarlah Pemuda Amanah di negeri dan kawasan berbahas dan bertiwik ramah untuk memahami realiti pemuda dengan lebih tuntas. Peranan saya adalah memulakan perbincangan. Berdasarkan hujah dibentangkan itu, soalnya, masih layakkah pemimpin utama Pemuda Amanah untuk mempertahankan jawatan? Katanya, masih layakkah saya untuk terus mengetuai pemuda? Pemuda perlu perubahan radikal. Kita tiada gagasan, tiada sistem, tiada pengaruh. Kita gagal. Minggu Solidariti Palestin di sekolah, kolej vokasional, kolej matrikulasi dan institusi pendidikan guru di seluruh negara menjadi polemik kerana ia dipolitikkan oleh pihak tertentu, kata Menteri Pendidikan Fadhilina Siddiq. Katanya, tanpa mengambil kira tujuan asal program itu dilaksanakan, sesetengah pihak membuat kacau ganggu ke atas penganjurannya. Mengulas mengenai isu garis panduan Kementerian Pendidikan berhubung penganjuran Minggu Solidariti Palestin yang menjadi perdebatan dalam kalangan rakyat, Fadhilina berkata perkara berkenaan tidak timbul kerana garis panduan itu adalah jelas untuk komuniti pendidikan. Katanya, garis panduan itu adalah untuk sekolah, untuk maklumat kepada pentadbir sekolah dan dilaksanakan di sekolah
dan bagi komuniti pendidikan ia adalah jelas. Ia menjadi polemik kerana ia dipolitikkan dan dikacau ganggu oleh orang luar. Dia bagaimanapun tidak mengulas lanjut mengenai kacau ganggu maupun pihak orang luar yang dimaksudkan itu. Minggu Solidariti Palestin dilaksanakan bermula 29 Oktober hingga esok bagi menyaup pentadbiran kerajaan untuk terus bersama-sama mempertahankan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Mengulas lanjut, Fadina berkata, malah program berkenaan dijalankan mengikut proses yang mengambil kira tahap pemahaman golongan murid mengenai konflik Palestin-Israel. Katanya sekolah-sekolah ini mempunyai dinamik masing-masing dan menjadi tanggungjawab guru-guru memastikan mesej ini sampai mengikut aktiviti yang dirasakan sesuai dengan sekolah. Jadi ini adalah mesej jelas bahawa tujuan kita adakan Minggu Solidariti Palestin adalah untuk mengangkat pendirian negara dan memastikan mesej itu sampai kepada seluruh anak murid kita. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Teo Keng Sing menempelak dan menasihati ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wanjan supaya fokus terhadap kes mahkamah dihadapinya. Malah kata Tiong, pemimpin Perikatan Nasional itu tidak perlu sibuk menjaga tepi kain orang. Katanya, saya minum, saya menari, apa saya punya imej sebagai menteri tidak bagus. Pergi tengoklah rakyat komen macam mana kamu sekarang kena tuduh sebagai rasuah. Kamu punya parti hari-hari cerita orang rasuah, tetapi akhir sekali kamu sendiri punya parti. Banyak orang rasuah, jagalah kamu punya imej parti dulu. Terutama sekali kamu sendiri punya imej, jangan kong kali kong. Cerita saya punya imej pula, saya mahu beritahu Wan Saiful, kalau kamu tidak pandai menghormati orang berbilang kaum dan agama, apalagi cerita kamu sebagai pemimpin bersatu, cukup malu kamu kata saya mabuk. Saya sudah beritahu saya minum, memang saya main dengan budak-budak. Main-main bising macam mabuk, apa salahnya? Kenyataan ahli Parlimen Bintulu itu sebagai menjawab kritikan Wan Saiful yang mendakwanya sebagai mabuk dalam acara awam semasa kempen pilihan raya kecil di Pelangai Pahang bulan lalu. Wan Saiful yang anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu menolak penjelasan Tiong bahawa dia bukan Islam. Dia sebaliknya berkata, mabuk di halayak ramai adalah akhlak buruk sebagai pemimpin tanpa mengira agama atau bangsa. Mengulas lanjut, Tiong dalam kenyataannya mengingatkan Wan Saiful supaya jangan terlalu menjaga tepi kain orang sehingga kain sendiri yang banyak lumpur tak nampak. Katanya, kalau dah terasa nak menuduh orang lain, cermin-cerminlah diri sendiri terlebih dahulu. Wan Saiful perlu lihat diri sendiri. Jelaskan kepada rakyat bagaimana beliau boleh didakwa atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram seperti yang dilaporkan media. Namun dia berani menggelarkan saya mabuk dan mempunyai imej yang rosak. Dia juga telah menghasut orang ramai untuk mengajak orang lain mengulas sama ada saya mabuk atau tidak. Tambah Tiong, dalam negara Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya, Wan Saiful nampaknya tidak tahu menghormati budaya, agama dan kaum lain atau sengaja memilih untuk menjadi jahil sehingga tidak dapat bersikap terbuka dan inklusif. Katanya, dia sebaliknya lebih memilih untuk memberi penilaian peribadi dan menggunakan tanggapan sendiri dalam menilai orang lain. Jika dia terus bersikap begini, lebih baik tinggalkan pentas politik. Dengan rasa rendah diri dan ikhlas, saya ingin mencadangkan agar Wan Saiful menyelesaikan masalah dan pertuduhan terhadapnya terlebih dahulu. Jelaskan kepada rakyat bagaimana dana yang sebegitu banyak boleh masuk ke akaun miliknya seperti yang dilaporkan media. Jika perkara itu dapat diselesaikan, barulah boleh sibuk hal orang lain. Tiong turut menegaskan bahawa dia berhak mengambil tindakan undang-undang susulan dakwaan dilemparkan Wan Saiful. Tegasnya, dia akan tetap mematuhi budaya, agama dan bangsa saya sebagai jawapan tuduhan mabuk yang dilemparkan oleh Wan Saiful. Katanya, saya juga berhak untuk menerusi tindakan undang-undang terhadap fitnah beliau kepada saya kerana dia tidak mempunyai bukti bahawa saya mabuk. Jangan cuba menangguh di air keruh. Demi kepentingan politik, sanggup mempergunakan orang lain untuk menutup kelemahan sendiri. Sedangkan rakyat nampak anda tidak membuat sebarang pencapaian dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.